Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulish syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah taala bagi kekuatan kepada kita sehingga kita tidak mati melainkan dalam keadaan kita masih menjadi seorang yang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diarah dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu masih menjadi seorang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung kitab kita Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi dalam bab yang ke-6, bab taqwa. Hadis yang ke-79 ataupun hadis yang ketiga dalam bab ini, bab taqwa. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ni di antara doa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengannya. Saya nak mulakan dengan komentar yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dia kata, hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'uha, wa huwa yatadammanu su'al khairid din wa khairid dunya. Fa innal huda huwa al-'ilmu an-nafi' wat-tuqa al-'amalu as-salih wa tarku ma naha anhu Allah wa rasul. وبذلك يصلح الدين فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهو هدى وقيام طاعة الله ورسوله فهو التقى والعفاف والغناء يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطبية. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل على كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. Ini komentar Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Siapa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di? Kalau tuan-tuan rajin, kalau kita pergi ke Saudi, dia peduk bagi tafsir juzuk yang 10 ataupun 5 juzuk yang terakhir tu, tafsir ringkas itu adalah tafsir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di seorang ulama mufassir rahimahullah, telah kembali ke rahmatullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebut dalam banyak-banyak doa Nabi ini, ni di antara doa yang paling jami' dan yang paling bermanfaat. Kerana dalam doa ini Nabi ajar kepada kita untuk minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan agama dan kebaikan akhirat.
Apa yang Nabi suruh kita minta? Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama, Nabi ajar kita supaya minta al-huda. Apa makna al-huda? Al-huda, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, huda itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Huda, kita terjemahkan dia sebagai hidayah. Apa dia huda itu? Huda itu adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kerana agama ni, dia tak boleh tertegak tanpa ilmu. Agama ni, dia mesti ditegak dengan hujah. Dia tak boleh kerana keturunan, dia tak boleh sekadar kerana emosi, dia tak boleh sekadar kerana kita sayang, tak boleh. Tapi agama ni, dia kena ada elemen yang paling utama. Elemen yang paling utama itu adalah ilmu. Dia kata huda itu adalah ilmu. Yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi ajar kepada kita supaya minta kepada Allah Ta'ala, minta apa? Wat-tuqa. At-tuqa itu taqwa. Dan kata Syekh, yang dimaksudkan dengan at-tuqa adalah al-amalus salih, amal yang salih. Itulah tuqa. Kita beramal dengan amal yang salih dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apabila ada dua ni, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, dan kita meninggal semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka pada ketika itu kita dapat apa yang dinamakan kebaikan untuk agama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu doa yang lain yang diajar oleh Nabi. Nabi ajar kepada kita supaya minta kepada Allah Ta'ala, kalau kita ada keupayaan untuk beribadah, ibadah itu akan menjauhkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuslihuddin, akan baiklah agama kita ini apabila kita dapat dua benda ini, al-huda wat-tuqa. Huda, dia kata ilmu nafi', wat-tuqa, dan bertakwa ataupun tuqa ini mengikut Syekh As-Sa'di, maksud dia adalah al-amalus salih. Yang ketiga, dalam doa ini diajar kepada kita untuk minta al-afaf. Apa makna al-afaf? Al-afaf dengan dua makna. Al-afaf dengan makna jaga kehormatan diri daripada terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Kehormatan diri terjebak, kata Syekh Utsaimin dalam syarah kepada Riyadhus Salihin, dia kata daripada terjebak dalam perkara zina, meliputi semua jenis zinanya. Dia kata al-afafu 'aniz zina bikulli anwa'ihi, zina an-nazar wa zina al-lams wa zina al-istima' wa zina al-farj. Yang kata Syekh Utsaimin pula, Utsaimin kata apa? Dia kata afaf ni ialah kita dapat menjaga diri kita daripada terjebak dalam zina dengan segala cabangnya. Sama ada zina mata, zina pegang, zina dengar, dan juga zina faraj, zina dengan kemaluan. Itu semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada perbuatan zina. Zina ni kata Allah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang cukup dahsyat, cukup perbuatan yang fahisyah, perbuatan kejahatan yang cukup besar, yang akhirnya akan membawa pelakunya itu ke dalam neraka Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan yang keduanya, wat ta'affuf anil kasbi war rizqil haram. Apa makna al-afaf? Al-afaf ni maksud dia kita minta kepada Allah supaya jaga kita supaya tak terjebak dalam dapat hasil daripada rezeki ataupun pendapatan yang haram. Al-afaf, kan Nabi SAW bagi tahu, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih, kama qal, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Api neraka akan membakarnya. Kita kata wal afafa, minta kepada Allah supaya kita ta'affuf, kita berasa cukup sehingga kita tak cari perkara-perkara yang haram. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Antara doa yang diajar, ya Allah, ya Tuhan aku, cukupkanlah aku, jadilah aku ni orang yang kaya. Cukup, kaya dengan makna cukup. Bihalalika an haramik,
cukup dengan rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Kita tak mau rezeki yang haram. Kita minta kepada Allah al-afaf. Al-afaf tu bawa dua makna. Satu makna al-afaf, jaga kehormatan diri daripada zina dan fawahish. Zina dengan segala anwa' dia. Dan yang kedua al-afaf dengan makna at-ta'affuf an kasbil haram. Yakni jaga diri kita daripada dapat hasil daripada rezeki yang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, yang keempatnya dalam doa ni kita minta apa? Wal ghina. Kita minta ghina. Apa makna ghina? Ghina dengan makna kita berasa cukup daripada manusia. Ghina, asal makna ghina itu adalah kaya, tapi ghina di sini membawa makna kita berasa cukup. Kita berasa kan disebut siapa yang Allah Ta'ala disebut siapa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia, man aslama, dia Islam. Dalam riwayat yang lain disebut wa man amana, ataupun dia beriman. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada dia apa? Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki yang kafah, rezeki yang cukup untuk dia, maka dia adalah orang yang terbaik. Hadis Nabi sebut qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Cukup, berbahagialah orang yang dia menjadi seorang Islam, Allah Ta'ala rezekikan dia untuk menjadi seorang Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup itulah ghina. Dia tak mengharap kepada manusia, dia mengharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat 4 benda ini, nala sa'adatain, dia akan dapat 2 kebahagiaan. Siapa yang dapat 2 yang pertama, al-huda wat tuqa, dia dapat huda dan tuqa, dia dapat kebahagiaan dengan agama. Dia dapat huda wat tuqa. Apa dia huda dan tuqa kita dah sebut saat ni. Dan siapa yang dapat 2 benda lagi, al-afafa dan al-ghina, maka orang itu akan dapat pula kebahagiaan dengan dunianya. Dia tak ada masalah dengan orang kerana rezekinya adalah rezeki yang halal, dan dia tidak pernah buat buruk kepada orang lain. Disebut siapa yang ada benda ini, qad aflaha, dialah orang yang berjaya. Dan disebut oleh Syekh Sa'di ni, dia kata siapa yang dapat semua ni, nala sa'adatain, dia dapat 2 kebahagiaan, wa hasala ala kulli matlub, dia dapat semua benda yang dipinta. Dalam hidup kita benda ni yang kita nak. Benda ni kita nak 4 benda ni. Sebab tu disebut oleh Syekh Utsaimin, dia kata doa ni cukup jami' dan mani', cukup lengkap doa ni. Kita kena beramal dengannya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu hidayah. Wat tuqa, aku minta kepadamu taqwa. Wal afafa, aku minta kepada kamu afaf. Apa dia afaf? Dengan 2 makna kita kata tadi ni, jaga kehormatan diri daripada terjebak dalam al-fawahish dan al-munkar. Dalam masalah kejahatan-kejahatan yang berbentuk hubungan dengan manusia, hubungan jenis ini, dan juga kejahatan-kejahatan yang bentuk mungkarat, al-afaf dan al-ghina, cukup. Ini 4 benda yang kalau kita dapat, kita akan dapat apa yang disebut sa'adatud darain. Tuan-tuan hadirin mukminin, sebab itu para ulama kita sebut, bahkan di kalangan para sahabat lagi. Contoh dia, rawi hadis kita ni juga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata kalau hampa nak bercontoh, nak cari orang untuk dijadikan contoh, maka contohilah ashab Rasulullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kena mencontohi sahabat Nabi? Kerana sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu mengambil Nabi kita sebagai contoh. Kalau kita nak berdoa, contoh sahabat Nabi tunjuk kepada kita. Doa dengan benda-benda yang diajar oleh Nabi. Tak perlu piduk cari, piduk merawik, cari doa-doa pelik. Tak perlu. Tak perlu piduk minta. Tuan-tuan, tak perlu. Tuan-tuan tengok dalam mereka duk post video tu, tuan-tuan, keratan video, bagaimana satu orang pergi duduk di keliling kubur, minta dengan kebesaran pemilik kubur tu, wali songo,
dengan kebesaran Wali Songo ini, berilah kepada kami apa yang mereka minta. Tak cukup lagi dengan tu, lepas tu Syekh ni pula kerana janggut dia panjang dan sebagainya, lepas tu dia cerita pula dekat jamaah dia yang ramai-ramai ni, dia kata ketahuilah bahawasanya 70 tahun amalan kita pun tak boleh menandingi kerana kita mai bertawassul di kubur ini. Tak perlu. Kita ada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita dah ajak dah kepada kita. Ajak dah kepada kita cara nak minta. Apa yang Nabi minta itu sebenarnya amat diperlu oleh kita, sama ada dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan agama kita. Itu yang nak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama malam ni tuan-tuan, hak pertama sekali kita ambil, mari kita ambil doa ini untuk jadikan dia sebagai doa warid kita. Doa yang sentiasa kita berwirid dengannya, doa wirid kita, harian kita, al-wirdul yaumi. Di antara wirid harian kita adalah kita minta benda ni kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepada kamu hidayah, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Wat-tuqa, aku minta kepada kamu taqwa. Yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di tadi ni, dia kata apa? Dia kata al-huda itu maksud dia ilmun nafi', wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Empat benda ni tak ada siapa pun boleh bagi kat kita melainkan Allah qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Wa iza sa'alta fas'alil wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, mintalah tolong kepada Allah qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu hadis yang pertama untuk malam ni. Tugas rumah kita tuan-tuan, kalau tak hafal lagi, hafal doa ni. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Okey. Hadis yang kedua. An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin summa ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayat daripada Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i adalah satu orang yang duduk di Ha'il. Lah ni nama wilayah lah ni Ha'il. Dia ada anak dia nama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni masuk Islam awal daripada pak dia, Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah ala yaminin, di atas satu sumpahan, summa ra'a atqa lillahi minha, kemudian dia tengok ada satu perbuatan yang lebih mendekatkan kepada takwa daripada apa yang dia sumpah, falyati taqwa, maka hendaklah dia mendatangi takwa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu orang yang bersumpah untuk buat sesuatu, sumpah ni bukan perkara main. Sumpah ni dalam hukum dia ada apa yang dipanggil dengan kafarah. Sekiranya kita melanggar sumpah, sekiranya kita tak buat satu perkara-perkara yang kita sumpah atasnya dan sebagainya, maka dia ada kafarah. Dia ada kafarah. Nabi SAW pun larang kita daripada banyak sangat bersumpah. Banyak bersumpah ni bukan satu banyak-banyak bersumpah ini ataupun sering bersumpah ini ataupun menjadikan sumpah tu sebagai sebahagian daripada amalan harian, itu tidak baik. Itu ditegur oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka. Tapi dalam konteks hadis ni Nabi tak sebut apa? Satu orang yang dah sumpah untuk buat sesuatu, sumpah itu mengikat dia. Mengikat dia. Tiba-tiba dia kata, summa ra'a atqa lillah. Dia dapati hak sebaliknya itu, amalan yang sebaliknya itu sebenarnya lebih mendekatkan dia kepada takwa. Falyati minha, falyati taqwa. Maka hendaklah orang yang bersumpah ini meninggalkan sumpahnya, tinggal sumpah dia,
dan sesetengah sumpah itu, kalau kata sumpah yang haram, sumpah itu akan jadi lara macam tu saja, falyatit taqwa, maka dia kena buat perkara yang takwa. Satu orang bersumpah, sebagai contoh dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dibawa contoh, satu orang yang sumpah kata dia tak mau berjumpa dengan adik-beradik dia, sumpah wallahi wabillahi, tiba-tiba sedangkan hukum menghubungkan silaturahim itu adalah wajib, falyatit taqwa, maka buatlah perkara yang takwa, tinggal perkara sumpah yang lara ini, tinggal apa yang disumpah untuk buat perkara yang bertentangan dengan perkara yang wajib. Falyatit taqwa, maka hendaklah dia buat perkara takwa. Itu yang disebut antara contoh-contoh dalam Nuzhatul Muttaqin, tunjuk contoh itu, ataupun contoh-contoh yang lain. Dia bersumpah nak buat sesuatu, tiba-tiba perkara yang sebaliknya ataupun perkara yang lain itu yang lebih atqa, yang lebih mendekatkan dia kepada takwa, falyatit taqwa, maka hendaklah dia buat perkara yang takwa. Sumpah apa pula tuan-tuan, dia bersumpah dengan sesuatu perkara, tapi falyatit taqwa, dia kena mendatangi takwa ketika mana dia dah jumpa kata amal dia, dia bersumpah itu lebih rendah nilai takwanya ataupun tak ada nilai takwanya, ataupun perkara yang haram, tinggal falyatit taqwa, maka hendaklah dia buat perkara yang mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmizi fi akhir kitabis salah wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam akhir kitab salat, dalam Sunan Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ni adalah hadis hasan lagi sahih. Maksudnya kata Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' satu-satunya khutbah dan satu-satunya haji yang dibuat oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji sekali. Dan ketika dia buat haji, sebelum daripada hari haji itu, ketika di Arafah itu, ketika itulah turun di Wadi Uranah ayat yang mengisytiharkan tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan, aku cukupkan bagi kamu, aku sempurnakan bagi kamu agamaku, aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama bagimu. Agama ni dah cukup. Agama ni dah tak perlu kepada penambahan. Agama ni tak perlu kepada pengurangan. Agama ni tak perlu kepada pembaikan, tak perlu. Tapi tariqatut tadayyun, cara beragama itu sesekali, 100 tahun sekali, kata Nabi SAW, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati kulli sanatin may yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala akan mengutus bagi umat ini di atas kepala setiap 100 tahun may yujaddidu laha dinaha, orang kumpulan yang akan mentajdid agama itu, memperbaharui agama itu. Apa makna memperbaharui agama? Apakah akan datang agama baru? Apakah akan datang buat pembaikan dan sebagainya? Tidak. Tapi disebut ihya'u man darasa minad din. Mereka akan menghidup semula apa yang telah terluntur dari agama. Beberapa perkara-perkara yang disebut sebagai sunnatum mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sampai satu ketika akan ada kelompok yang Allah Ta'ala kata, innallaha, Allah Ta'ala sendiri, yab'atsu, Allah Ta'ala sendiri akan utus bagi setiap kepala 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid dalam urusan agama. Tajdid dalam urusan agama, bukan memperbaharui agama, tak, memperbaharui ataupun menghidupkan semula tariqatut tadayyun, cara beragama yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh generasi yang terdahulu. Tuan-tuan sekalian,
Kata itulah satu-satunya haji Nabi. Ketika turun ayat ini, satu-satunya haji Nabi. Dan kita baca dalam karya, kita baca dalam riwayat, kita akan dapati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah beberapa kali. Dia berkhutbah di Mina. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Namirah. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di kaki Jabal Rahmah. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah beberapa kali ketika mana melakukan haji tersebut. Di antara khutbah-khutbahnya dalam khutbatul wada', di antara baik-baik dan isi-isi penting dalam khutbatul wada', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bahili radhiyallahu anhu, antaranya Nabi sebut, Ayuhan nas ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang dipesankan oleh Nabi, yang pertama at-taqwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita dah sebut tuan-tuan, kerana wal aqibatu lil muttaqin, satu jalan sahaja nak dapat akibat yang baik ini hanya dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Akibat yang baik, balasan yang baik itu adalah syurga, hanya dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok hadis-hadis yang sebelum ini, dia menyebut tentang orang yang paling baik itu siapa? Atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Ayat Al-Quran menyebut Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana takwa ini adalah kedudukan yang cukup tinggi. Lalu Nabi bagi peringatan. Nabi ini kalau dia nak bagi peringatan kepada siapa pun, dalam mana pun kedudukan dia di kalangan masyarakat, Nabi akan bagi peringatan supaya bertakwa. Kalau pemimpin yang bertakwa, kalau ulama yang bertakwa, kalau orang kaya yang bertakwa, dia akan mendamaikan dunia ini. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi kata sallu khamsakum, sembahyanglah 5 waktu sebagaimana yang diarahkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wasumu syahrakum, puasalah bulan kamu, yakni bulan Ramadan, sebagaimana yang diwajibkan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta. Zakata amwalikum, zakat daripada harta kamu. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada para pemimpin kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan boleh masuk ke dalam syurga Tuhan kalian. Kamu boleh masuk dalam syurga Tuhan kamu. Buat apa? Buat dia yang pertama takwa, urusan hati, takwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang kita dah sebut. Antara yang kita sebut dalam siri yang lalu, kita ulang sebut apa yang disebut oleh Sayyidina Ali ketika mana orang tanya kepada Sayyidina Ali tentang takwa. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata makna takwa itu antara makna takwa itu, kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Kita kena dengar al-amalu bit-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li yaumir rahil. Antara dia disebut kata redha dengan apa yang ada, bersiap untuk menghadapi mati, dan juga terima segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang diturunkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah takwa. Lepas tu sembahyang, lepas tu puasa, lepas tu tunaikan zakat, taat kepada pemimpin-pemimpin kamu selagi mana pemimpin-pemimpin kamu taat kepada Allah. Ada hadis yang sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tak ada taat kepada makhluk ketika makhluk itu melakukan maksiat kepada pencipta, kepada Khaliq. Tuan-tuan, nanya dua orang apa nama ustaz kita, Ustaz Nizam Abdul Qadir dengan Ustaz Zamri Zainal Abidin. Zamri mantap tu, Zamri Zainal Abidin ke? Kesian kat lepas tuan-tuan. Lepas tulis sebuah buku. Tajuk dia Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, beginilah Al-Quran mengajar kita. Lebih kurang lagu tu tajuk dia. Dalam buku tu dia sebutlah tentang contoh-contoh tadabbur, tafsir apa kita nak baca, tafsir apa yang mudah untuk kita capai dan sebagainya. Ustaz Nizam Abdul Qadir, pensyarah UAE, dia tulis buku tu. Buku tu dah keluar agak lama. Tak tahu dia sebagai teknik nak melakukan buku tu ke apa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, orang kita cukup cepat menyebar.
Kemarin dulu ni bermula orang sebar dalam WhatsApp ni, orang baling kata WhatsApp ni, orang mula sebar secebis daripada tulisan dalam buku tersebut yang menyatakan kononnya Nabi kita ni bukan Nabi yang terakhir. Nabi kita ni bukan Nabi yang terakhir. Kerana khataman nabiyyin itu membawa makna cincin, dan Nabi kita ni adalah perhiasan kepada para Nabi. Dan yang keduanya, taat. Tajuk ni, taat, wajib taat kepada pemimpin yang bukan Islam dan pemimpin yang melakukan maksiat. Lepas sebar hantar mai kat kita tu, sebahagiannya ustaz pun dah hantar, Syekh jaga, ini sebahagian daripada liberal, hantar mai ajaran sesat, sebarkan. Dia sebar rayuh dah, dan orang kita cukup syok, dapat terus sebar. Nak bagi awal sekali, mungkin nak jadi orang yang pertama menyebarkan. Tuan-tuan kalau tak percaya, orang kita cukup mudah ya. Tuan-tuan cuba type lah ni tuan-tuan type, bagi tahu, tulis situ Al-Fatihah. Jadi orang Melayu bagi tahu kata orang mati kan, Al-Fatihah, tun sekian meninggal dunia. Tuan-tuan hantar tengok, 6 minit daripada sekarang mesej tu akan sampai balik kat tuan-tuan. Orang kita cukup syok, dia sampai dia hantar, sampai dia hantar. Dia nak jadi orang yang pertama menyampaikan maklumat kononnya. Nanya ustaz ni, dalam muka surat yang sebelum tu muka surat 32, saya apabila terima tu duduk di Kuala Lumpur, betul ke cerita ni? Saya teringat saya pernah ada buku ni. Terus telefon ke anak, kakak cari sat buku ni. Dia pun cari jumpa. Saya kata buka, baca. Dia pun baca, nampak macam betul muka surat sebelum tu. Dia buka muka surat sebelum tu. Abah, tajuk dia antara contoh tafsir yang salah. Dia sebar rayuh dah. Kawan ni kena sesat, liberal, ajaran sesat, anti hadis, Syiah. Dua orang ni kena macam-macam dah. Kena macam-macam tuduh dah, tuan-tuan. Kadang-kadang inilah dia apa yang kita sebut kena baca bagi habis, baca bersama. Jadi tuan-tuan, balik kepada hak saya nak sebut ni, wa ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu, amir-amir kamu. Ada hadis yang lain yang meletakkan batasannya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada khaliq. Hadis yang menyebut satu orang, kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ni ada hadis tu, bagaimana satu orang dia dilantik untuk menjadi ketua. Dia orang Ansar, pi satu tempat. Sebelum keluar, Nabi kata taatlah kepada amir kamu ini. Sampai di satu tempat, tiba-tiba dia ni jenis perongeh, jenis panas baran, cepat marah dan sebagainya. Sampai satu tempat tak tahu pasal apa dia marah. Dia panggil semua tentera dia ni, hampa himpun kayu api. Depa pun himpun kayu api, letak kayu api di situ. Dia kata bakar, depa pun bakar. Dia kata hampa pakat masuk. Ada yang nak pergi masuk, tapi tarik balik. Ada yang daripada awal lagi tak. Tiba-tiba kemarahan dia reda. Balik tanya kepada Nabi, kalau kami masuk nak jadi macam mana? Apakah kami salah kerana tak taat kepada dia? Nabi kita kata tak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq. Dan Nabi kata kepada mereka, lau dakhaltumuhu ma kharajtum minhu abada. Kalau hampa masuk dalam api itu, hampa tak boleh keluar sampai bila-bila. Ketaatan kepada umara ada batasnya. Kita kaitkan tadi dengan cerita buku Tadabbur Al-Quran, saya nak sebut dua benda. Yang pertama, ada batasnya. Sebab tu keperluan untuk melihat kepada penafsiran yang jami' dan mani', penafsiran yang sempurna. Yang kedua yang tuan-tuan kita nak sebut tentang penyebaran berita, dia kena jaga. Kalau tidak tak pasal-pasal, tak terinanya orang yang macam tu. Nabi kata, kalau kamu buat semua benda ini, tadkhulu jannata rabbikum, kamu boleh masuk ke dalam syurga Tuhanmu. Jadi hadis yang ketiga ni nak bawa makna apa? Hadis yang ketiga ni nak bagi tahu hak tajuk kita ni adalah takwa dan melakukan beberapa amalan ketaatan dalam bentuk qaribu wasaddidu. Apa makna qaribu wasaddidu? Dalam bentuk kita melakukan amalan secara sederhana tanpa tokok tambah. Agama dia tak perlu tokok tambah dah. Sebab tu Nabi sebut ini barisan amalannya.
tadkhulu jannata rabbikum, kamu boleh masuk ke dalam syurga Tuhanmu. Tuan-tuan, orang kata, sebagai contoh, orang kata, ni saya sebut dalam video tadi ni, orang tu kata kalau mai melawat makam sekian, makam Wali Songo, siapa yang mai melawat makam Wali Songo ni, maka darjat dia akan diangkat. Darjat dia akan diangkat. Bagaimana kedudukan seorang Muslim yang duduk di Chiang Rai? Duduk di Chiang Rai, dia Muslim baru, dia tak kenal Wali Songo. Macam mana kedudukan dia? Dia tak pernah mai melawat makam Wali Songo. Macam mana kedudukan dia? Apakah darjat dia tidak terangkat? Tak apa lagi. Macam mana Muslim yang mati sebelum Wali Songo? Macam mana Muslim yang mati sebelum daripada Wali Songo? Apakah kedudukan darjat mereka itu lebih rendah ataupun macam mana? Darjat, penentuan darjat masuk syurga dan neraka ini, amalan yang boleh membawa ke syurga, amalan yang boleh membawa ke neraka, amalan-amalan baik dan khairat ini, itu bukan ditentukan oleh orang akhir. Itu ditentukan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengarahan daripada Allah. Agama ni kalau main duk reka, pakat duk reka seorang sikit, agama ni akan jadi agama yang merepek. Agama ni akan nampak macam agama katun. Tuan-tuan, jangan ambil hak ujung saja. Pi ambil hak ujung saja jadi macam kes Ustaz Damri tadi. Bukan kita kata agama ni merepek tak. Kalau kita duk bagi ruang dan peluang, semua orang boleh reka-reka amalan-amalan baru, agama ini akan nampak macam agama yang merepek. Agama ni sudah cukup. Nabi dah tutup. Bahkan Nabi bersaksi. Nabi tanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah telah aku menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Nabi tanya. Bagi semua para sahabat menyebut, betul, kamu telah menyampaikan. Ballaghtar risalata wa addaital amanata wa nasahtal ummah. Kamu telah menyampaikan risalah ini. Nabi tak pernah menyembunyikan risalah ini, tak pernah. Agama ni semua Nabi sampai. Bila Allah Ta'ala kata, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah segala apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Nabi sampaikan semua risalah ini. Nabi telah menasihati umat. Bahkan disifatkan wa tarakana ala bahajjatil bayda. Nabi tinggalkan kita dalam keadaan yang terang benderang. Kita punya hujah, kita punya dalil, kita punya tinggalan yang cukup berat yang ditinggalkan kepada kita, Al-Quranul Karim dan Sunnatun Nabiyul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila agama ni dia mula masuk unsur-unsur yang pelik-pelik, dakwaan-dakwaan yang pelik-pelik, tuan-tuan, dan memasukkan pula amal perkara-perkara baru, perkara-perkara baru. Tuan-tuan baca hadis Nabi. Nabi kata apa? La tashuddur rihal illa ila salasati masajidin. Kalau nak bersungguh sangat pun pi musafir ni, Nabi kata jangan bersungguh sangat nak pi musafir ni, melainkan ke 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Nabawi di Madinah. Itu yang disebut oleh Nabi. Kita disuruh dah untuk musafir, kita disuruh qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jalanlah di muka bumi ini untuk kamu melihat bagaimana akibat yang telah tertimpa kepada orang-orang yang mukazzibin. Allah Ta'ala suruh kita pergi tengok, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Allah Ta'ala suruh kita tengok kepada unta. Allah Ta'ala suruh kita tengok ke arah laut. Allah Ta'ala, itu sebahagian daripada proses tadabbur alam yang akhirnya yang qalib ilaikal basaru khasi'an, akan kembali kepada kita perasaan hinanya aku, kecilnya aku di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita musafir, tapi Allah Ta'ala tak suruh bersungguh-sungguh sangat musafir untuk pergi tengok. Nabi tak suruh kita musafir untuk pergi melawat kubur, pergi minta bertawassul dengan kubur, pergi beribadat di kubur dan sebagainya. Itu bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musafir, tuan-tuan, himpun duit 20,000 kadang-kadang nak pergi musafir untuk apa? Untuk pergi tengok kubur siapa ni, kubur syekh ni, kubur ni. Kita tanya pasal apa? Oh, ada fadilat macam ni, ada kelebihan macam ni. Siapa aja? Siapa aja? Macam mana umat yang mendahului kawan yang mati itu? Dia orang baik. Kita kata kita kenal tokoh-tokoh ini sebagai orang-orang yang baik, ya. Tapi orang-orang yang mati sebelum daripada mereka, kenapa kamu tambahkan fadilat yang lebih-lebih untuk mentakdiskan mana-mana tokoh? Ini akan mendatangkan masalah kepada tariqatut tadayyun, kaedah
cara jalan kita beragama. Ada tuan-tuan sahabat habiskan 15,000 dia dengan isteri dia. Saya tanya nak pergi mana? Dia kata jauhlah imaniyah, jauhlah iman. Ke mana? Jauhlah iman. Dia kata kita nak pergi melawat semua kubur wali songo. Semua kubur wali songo. Kita tanya dia, haji pergi tak lagi? Haji tunggu-tunggulah, dia kata. Tunggu-tunggu. Tapi wali songo ni kena pergi dulu. Sebab dia kata, Syekh saya kata, kalau kita tak sempat untuk pergi bagi salam dekat wali songo ni, kita mati. Tak tahulah. Dia ni adalah wali untuk orang Melayu. Haru tuan-tuan. Kalau agama macam tu, tuan-tuan cuba bayang orang-orang yang susah. Kalau semua macam mana? Hatta haji pun, ketika mana Nabi suruh kita pergi buat haji, Nabi kata apa? Liman istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mudah perjalanannya pergi ke haji. Dan dalam bab haji kita duk belajar, dia ada kuasa dari segi keadaan, kuasa dari segi tempat dan lain sebagainya, kuasa dari segi keamanan, kuasa dari segi duit, kuasa dari segi kita nak tinggal anak-anak kita di sini ni macam mana dan sebagainya. Itu dibincang dalam masalah haji. Nabi kaitkan liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk pergi melaksanakan haji. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi 3 hadis ni cerita tentang takwa. Saya nak simpul daripada kelima-lima hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama menceritakan tentang orang yang paling mulia di kalangan manusia adalah orang yang bertakwa. Hadis yang kedua, dan ada cerita lagi, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Tapi kita nak mai dalam bab takwa ini. Dan disebut tentang antara manusia yang paling mulia, akramun nas, adalah atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Hadis yang kedua, Nabi SAW bagi tahu kepada kita untuk kita bertakwa ketika mana berdepan dengan pancaroba dunia dan juga pancaroba wanita. Ini 2 benda yang memang dijadikan sebagai ujian, fitnah kepada Bani Israel, dan Allah juga akan menguji kita dengan 2 benda ini. Yang ketiga, hadis yang ketiga, doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis yang keempat cerita tentang kalau kita dah bersumpah, sumpah itu ada hukumnya, tapi tiba-tiba kita dapat perkara yang sebalik daripada sumpah itu lebih mendekatkan kita kepada takwa, maka Nabi kata tinggal sumpah itu dan buatlah perkara yang takwa. Dan yang keempatnya, Nabi sebut jalan nak masuk syurga itu antaranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ketujuh, bab fil yaqini wat tawakkul. Bab pada menyatakan tentang yakin dan tawakkul. Tawakkul kita terjemah kata bunyi tawakkal. At-tawakkul ataupun at-tawakkal, dia ni tuan-tuan, yakin ni adalah kita meletakkan 100% keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Manakala tawakal ni apa? Tawakal ini dia adalah satu perjalanan yang kita duduk di antara 2 curang. Kita boleh jatuh sama ada ke dalam jurang maksiat ataupun kita jatuh ke dalam jurang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini, kalau secara mudahnya kita simpulkan macam ni, tawakal ini ialah satu orang yang dia meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melakukan usaha yang sepenuhnya. Al-akhdhu bil asbab, dia mengambil sebab, dia buat perkara-perkara yang menjadi sebab kepada kejayaan, kepada satu-satu amalan itu, dia buat sepenuhnya, dia buat sungguh-sungguh, seakan-akan tak perlu tawakal, tak perlu serah kepada Allah, dan dia serah kepada Allah seakan-akan tak perlu kepada sebab. Itu tawakal. Satu orang yang dia kira dengan sebab dia kira dengan sebab yang zahir, dia pulun dengan sebab yang zahir, dia buat segala sebab tanpa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menyebabkan dia syirik. Dia menjadikan sebab itu sebagai Tuhan. Dia menjadikan sebab itu sebagai Tuhan. Dia kira dengan usaha dia saja, seakan-akan usaha itulah satu-satunya, sampai
dia sedikit pun tidak menyerah diri dia, menyerahkan usaha itu untuk berjaya dan gagal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan dia jatuh kepada syirik, kerana dia menjadikan sebab dan usaha itu sebagai yang dituhankan, makluh, sebagai yang dituhankan. Manakala satu orang pula dia tak buat sebarang sebab, dia tak buat sebarang sebab jalan untuk ke arah kejayaan tu, sikit pun dia tak ambil, sepenuhnya dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang melakukan maksiat. Dia sedang melakukan maksiat. Allah Taala tak suruh lagu tu. Allah Taala suruh kita ambil semua sebab. Lepas kita ambil semua sebab, barulah kita menyerahkan kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Lalu makna tawakal itu ialah kita melakukan sebab jalan untuk satu-satu menjayakan satu-satu amalan. Sebab dia tu, kita melakukan sebab itu seakan-akan kita tidak bergantung dengan Allah, buat sungguh-sungguh, dan dalam masa yang sama kita bergantung kepada Allah seakan-akan sebab itu tidak memberikan sedikit pun bekas. Itulah dia tawakal. Kita duduk di antara dua jurang, silap-silap kita jatuh kepada jurang yang pertama yang membawa kepada syirik. Sebagaimana sebahagian daripada para musyrikin, mereka menganggap yang menyebabkan mereka berjaya itu kerana usaha mereka. Tuan-tuan baca dalam suratul Qasas, tuan-tuan akan jumpa. Sebelum daripada ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Suratul Qasas. Kalau tak salah ingatan, ada Quran tak sini? Cuba buka, kalau tak salah ingatan 77 atau 75. Sebelum daripada ayat ini, wabtaghi fima atakallah, Allah Taala kata Ha, 77, betul. Tak salah ingatan. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Para ulama menyebut ini adalah 5 kaedah kita bermuamalah dengan nikmat. Salah satu dia, yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu akan negeri akhirat. Bukan memisahkan kehidupan ini daripada akhirat, tak. Tapi dengan segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, carilah kebahagiaan di akhirat. Orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, dengan ilmu itu dia cari jalan untuk dapat kebahagiaan akhirat. Dia sebarkan ilmu, dia tinggal taklifat, dia sebar ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Orang yang ada harta, dia dengan nafkah dia. Orang yang ada tenaga, dia nafkahkan tenaga dia dan sebagainya. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, carilah negeri akhirat dengannya. Sebelum daripada kisah ni sebelum tu Allah Ta'ala cerita apa? Allah Ta'ala cerita tentang Qarun. Apa masalah Qarun? Masalah Qarun ini ialah dia tidak bertawakal kepada Allah, dan bahkan dia tak beriman. Dia meletakkan usaha dia itu satu-satu sebab, satu-satunya sebab mengapa dia jadi satu orang yang hebat. Sampai bila dia keluar satu hari dengan memakai pakaian-pakaian kebesaran, pakaian-pakaian yang hebat ni, kaum dia pakat berasa terkejut, pakat tenganga tengok punya hebatnya Qarun. Ketika itu Qarun kata sebahagian daripada kaum dia kata, ingat, semua ni adalah sebahagian daripada pemberian Allah kepada kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Tak. Jawab Qarun, tak. Sebenarnya innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang aku dapat ni kerana aku ada ilmu. Dia tak kata Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, sebab kekayaan aku ni kerana aku ni ada ilmu. Aku ni ada ilmu lah menyebabkan aku ni jadi orang kaya. Hampa ni tak ada ilmu. Dia tidak ada langsung pergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tengok Qarun, dan teguran itu adalah untuk kita. Lepas tu Allah Ta'ala mai cerita dalam ayat 77, kalau kamu nak jadi orang yang hebat,
Ini kaedah dia. Ini metodologinya untuk kamu berinteraksi dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Yang salah satunya, kamu gunakan nikmat itu untuk mendapat kebahagiaan negeri akhirat. Kebahagiaan di akhirat kelak. Kamu jangan meletakkan sepenuhnya kejayaan itu di milik kamu. Tapi ingat, fima atakallah. Apa yang kamu ada ini, atakallah. Allah yang bagi kepada kamu. Allah Ta'ala yang bagi kepada kamu. Allah Ta'ala beritahu lagi tu ayat 77. Semua apa yang kita ada ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lalu kita siapa? Kita adalah insan yang bila-bila masa kita boleh dipanggil balik bertemu dengan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Al-Quran ajar kepada kita. Ini antara interaksi, antara kaedah untuk kita berhubungan, kita bermuamalah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apa masalah Qarun? Masalah dia meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada sebab. Dia menjadikan sebab itu sebagai Tuhan. Dia syirik, menyebabkan khalidina fiha abada, menyebabkan Allah Ta'ala hancur dia dan dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang kedua, di kalangan kebanyakan orang, Al-Quran kata apa? Kaedah yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan nasib kamu di dunia. Nasib ini maksud dia apa? Bahagian. Jangan kamu lupa bahagian kamu dalam kehidupan di dunia ini. Jangan kamu lupa. Dengan makna apa? Itulah makna al-akhzu bil asbab. Kita perlu mengambil sebab. Untuk menjadi seorang yang kaya apa? Dia ada kaedahnya. Kaedah itu mesti dilalui. Dia tak boleh sepenuhnya kita serah kepada Allah, ikut Allah lah, Allah Ta'ala tahulah dia nak buat macam mana. Allah Ta'ala bukan kuli pak kita. Allah Ta'ala bukan pekerja kita. Allah Ta'ala bukan hamba yang boleh, Allah Ta'ala dia bukan kuli kita yang boleh kita atok-atok dia dah. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Dan dia dah bagi kaedah dah. Kamu jadikan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu ini sebagai saham untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib kamu, bahagian kamu dalam kehidupan di dunia ini jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa. Itu kaedah Al-Quran ajar kepada kita. Jangan kamu lupa. Dengan makna apa? Inilah kaedahnya untuk al-akhzu bil asbabi, mengambil sebab. Tuan-tuan, contoh kita kata Allah Ta'ala akan tolong siapa? Di antara dua makhluk. Satu makhluk yang tak beriman, kepiak. Di dalam dekat dengan Gunung Riang, jalan tuan-tuan nak masuk ke Gunung Riang tu, ada satu rumah Cina nak masuk ke Museum Padi. Cina ni tuan-tuan, dia buat bendang banyak, dan setiap kali Ramadan dia pergi cari nak bayar zakat. Cina bukan Muslim. Dia bukan Muslim tapi dia nak bayar zakat. Tanya dia pasal apa bayar zakat? Allah, dia kata dengan zakat ni lah kadang-kadang rezeki Tuhan bagi tambah. Lama lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, dia bukan Islam. Tuan-tuan, dia bukan Islam. Banding orang yang macam ni dengan satu orang lagi Muslim. Kawan ni tuan-tuan, ni kapiak ni, bukan Muslim ni, bagaimana kadang-kadang dia bangun pagi, bukan kadang-kadang, saban hari dia bangun pagi, dia memulakan harinya pukul 6 pagi, pukul 5.30 pagi, dia dah memulakan harinya, dia keluar, dia pergi ke bendang, segala syarat, segala jalan, segala sebab untuk menjadikan bendang dia itu sebagai bendang yang elok, semua dia buat. Orang habaq bubuh, saya tak erti tuan-tuan, walaupun duduk di tengah-tengah bendang, tak erti cerita bendang ni, tak erti. Saya pernah ceramah sekali duk cerita tentang bendang ni. Lepas tu ada seorang sahabat mai salam. Dia salam-salam, dia kata, "Tak, tangan ni bukan tangan pernah turun bendang." Sungguh tuan-tuan, tangan lembut. Dengan bini saya pun kadang-kadang lembut tangan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ni memang dia ambil sebab, dia ambil segala sebab. Orang habaq racun mana, sembuk macam mana nak tabuk, segala sebab dia ambil. Dia buat tuan-tuan puluh relung setiap tahun. Kalau tak mai banjir besar, setiap tahun orang akan dengar dia punya bendang dia tambah, bendang dia padinya, hasilnya hebat dan sebagainya. Banding seorang lagi dengan hamba Allah ni tak ada. Ini saja buat perbandingan ya. Yang tuan-tuan, dia pergi sembahyang subuh di masjid, angkat doa, ya Allah,
tambahkanlah rezeki aku, ya Allah, bagilah aku ni, minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Lepas tu tunggu sampai sembahyang sunat yang tak ada pun sembahyang, sama sunat yang ada pun sembahyang. Lepas tu keluar pukul 8.30 baru keluar daripada masjid. Benang ada 7 hulung, tak buat. 8.30 baru keluar masjid, singgah pula di tempat kedai minum kopi. Singgah hari tu pula kena tajuk panas sikit. Macam baru ni tajuk dia ustaz tu, tajuk bakar Quran. Tajuk bakar Quran kan. Depa kata kapiak bakar Quran, pipi cek depa. Ada dalam periwayatan tu ada 2 riwayat pula. Satu kata bukan Quran, kitab berjanji ya. Satu kata Quran, macam-macam tuan-tuan, kacau. Di pasar besar ustaz tu. Saya pergi ziarah lah, saya pergi tengok lah. Tuan-tuan, depa nak bakar api perkauman ni tak apa. Balik kedai kopi, tengok ada isu ni pula. Tu dia punya sembang, 11.30 tak habis lagi. Nak pertahan Islam ni. Tepuk meja ni tak kira. Sebut nama tak bunyi Melayu sikit, marah dadan. Oh, tu dia punya nak pertahan Islam tuan-tuan. Balik sampai rumah, bini dia habaq kata, "Nuak, anak mengaji pasti habis dah tu. Pi ambil anak di taski, di pasti pula awak balik mai." Petang pi tengok dalam 20 minit dia tengok dia terpanas sangat tak boleh buat kerja. Tuan-tuan, tahu bendang dia tak jadi. Dia sedang melakukan maksiat kepada Allah. Pasal apa dia sedang melakukan maksiat? Dia serah sepenuhnya tanpa mengambil sebab. Nabi SAW berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali, banyak riwayat yang kita jumpa yang Nabi SAW dalam banyak perlakuannya, Nabi SAW mengambil sebab. Peperangan Ahzab, tak bolehkah Nabi pakai angkat tangan, "Ya Allah, ya Tuhanku, pakai kabuklah penglihatan mereka"? Tak. Nabi ambil sebab. Nabi korek dulu, ambil pandangan daripada para sahabat kata, "Mai kita korek Khandaq, kita korek Parit." Pandangan daripada Salmanul Farisi, korek dulu, ambil segala sebab dulu. Lepas tu barulah Nabi angkat tangan, "Allahumma a'mi absarahum fala yarawna illa baghtah." Ya Allah, ya Tuhanku, kaburkanlah mata mereka sehingga mereka tak nampak kami melainkan dalam keadaan sekaligus gitu. Maknanya dalam keadaan terkejut mereka akan nampak kami. Itu diambil oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, cerita yang cukup masyhur. Nabi ambil segala sebab Nabi dah ambil. Lepas tu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tawakal. Tawakal ni saya ulang tuan-tuan, dia duduk di antara dua. Kadang-kadang silap-silap dia akan menjerumuskan kita ke dalam lembah kesyirikan. Kadang-kadang silap-silap dia akan menjerumuskan kita ke dalam lembah kemaksiatan. Lalu tawakal yang sebenar dia macam mana? Kita duduk di tengah. Al-akhdhu bil asbab. Kita buat segala sebab. Kita buat segala sebab ini seakan-akan kita tak bertawakal, tak menyerah diri kepada Allah. Makna seakan-akan tu makna dia apa? Makna dia buat sungguh, bersiap sungguh, seakan-akan kita tidak menyerah diri kepada Allah. Sampai satu ketika kita menyerah diri selepas kita ambil sebab, kita serah urusan ni kepada Allah, seakan-akan kita tak ambil pot langsung dengan sebab yang kita buat tadi ni. Itu barulah tawakal yang sebenarnya. Ini di antara istilah-istilah yang salah difahami adalah tawakal. Dalam hadis pun ada tuan-tuan. Dalam hadis pun ada cerita bagaimana tawakal ini di antara istilah yang disalah fahami. Cerita satu orang pemuda naik kuda, dia naik sampai depan masjid, terjun. Terus masuk masjid. Nabi kata, "Nu, kuda hang nu, kenderaan hang nu, awak tak ikat. Dia kata, "Aku serah. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi kata, "Tu bukan tawakal, tu tawakal. Tu penyerahan bodoh. Pi, keluar. Ikat dia dulu. Summa tawakkal 'ala Allah." Kemudian bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang ini antara istilah yang disalahfahami. Tak perlu kerja apa pun tak apa. Tak apalah kita tawakal. Tawakal kepada Allah, Syekh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang yang duduk dalam kayu-kayu apa semua tu, semua tu Allah Taala dah tentu rezekinya. Kita tak perlu berusaha. Itu bukan tawakal. Itu tawakal. Itu penyerahan bodoh. Seorang mukmin dia kena mengambil sebab. Barulah selepas dia buat, dia bertawakal kepada Allah. Allah Taala kata apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi rabbika ila akhiril ayah. Tuan-tuan, bertawakal kepada Allah, Tuhan yang maha hidup,
Tuhan yang sekali-kali tak akan mati. Menyerah diri setelah apa? Setelah kita buat semua persiapan, semua sebab kita dah ambil, kita serah kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Contoh-contoh tawakal, tuan-tuan, kita akan jumpa dalam bab ni beberapa contoh-contoh tawakal yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh tawakal kita akan jumpa, contoh macam mana dalam peperangan, macam mana Nabi tunjuk tawakal dalam peperangan, dan banyak lagi contoh-contoh yang kita akan jumpa dalam siri yang seterusnya, insya-Allah. Malam ni saya sekadar buat mukaddimah tentang apa itu yang dimaksudkan dengan tawakal ataupun tawakkul, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala lah akan menjaganya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi nak kata hasbi Allah, cukuplah Allah Ta'ala bagi aku, Allah Ta'ala akan bantu aku, nak kata tu bila? Selepas ayat Quran menyebut, selepas mereka berusaha untuk mempertahankan Islam, mempertahankan perjuangan. Lepas itu barulah wa tawakkal 'ala Allah, wa tawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, azam tu bukan sekadar keazaman biasa, tapi azam ta setelah kita buat perancangan, kita berazam, kita dah buat nak ambil semua sebab, kemuncaknya fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kamu kepada Allah. Kalau tidak, tuan-tuan, tawakal itu akan menjadi tawakal yang sia-sia. Tawakal itu akan menjadi kalimah-kalimah yang hanya bermain di bibir semata-mata. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dengan kita mendengar, mempelajari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang baik daripada kelemahan, kedhaifan dan keterlanjuran saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.